Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah pada muka surat 89, iaitu di bawah tajuk ibadah kepada Allah. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Walaysa yuqdaru ahadin walaysa yaqdiru ahadin an ya'budallaha haqqa ibadatihi kama huwa ahalla lahu walakinnahu ya'budahu bi amrihi kama amarahu bi kitabihi wa sunnati rasulih. Maksudnya muka surat 89, tiada siapa yang mampu beribadah kepada Allah dengan sebenarnya sebagaimana dia layak, tetapi hendaklah seseorang itu beribadah kepadanya dengan perintahnya seperti yang diperintahkan dengan kitabnya dan sunnah rasulnya. Ringkas penjelasan daripada Al-Imam Abu Hanifah, walaysa yaqdiru ahadin, tiada apa-apa keupayaan. Yaqdiru maksudnya tidak ada apa-apa usaha kekuatan yang ada pada diri kita ay ya'budallaha haqqa ibadatihi, untuk kita menyembah Allah dengan cara yang paling tepat, kama huwa ahalla lahu, seperti mana yang dia layak. Maknanya kalau kita fikir dengan kepala kita, kita nak beribadah pada Allah Ta'ala, untuk meletakkan Allah Ta'ala itu pada tempat yang tertinggi, mengikut keupayaan kita, kita tak mampu, kata Al-Imam Abu Hanifah. Walakinnahu ya'budahu bi amrihi, akan tetapi kita menyembahnya dengan apa yang telah diarahkan olehnya, kama amarahu bi kitabihi, seperti mana yang diarahkan oleh kitabnya dan sunnah rasulnya. Kita tengok dalam huraian apa yang disebutkan. Dia kata dalam kitab Al-Alim wal Muta'allim, Imam Abu Hanifah berkata ibadah ialah satu nama yang menghimpun makna ketaatan, keinginan, harapan dan ketakutan, serta pengakuan terhadap rububiyah. Itu yang dibawa oleh syarah kepada kitab ni. Maknanya bila mana sebut ibadah, ianya ialah berkait dengan taat, lepas tu berkait dengan keinginan, rela hati untuk beribadah, dan ianya juga berkait dengan harapan satu orang hamba, dan juga rasa takut yang ada pada diri dia, dan pengakuan terhadap segala benda yang Tuhan buat ini daripadanya, tiada daripada pihak lain, tiada campur tangan pada pihak lain. Okay. Itu semua duduk dalam makna ibadah. Ini bererti apabila hamba itu taat kepada Allah
dalam keadaan beriman, maka meresap dalam dirinya sifat raja. Raja tu maksud dia berharap. Bila mana dia beribadah pada Allah dengan ibadah yang selayaknya, yang diarahkan oleh Tuhan, maka akan lahirlah dalam dirinya itu raja. Dan juga khauf kepada Allah. Khauf maksudnya takut. Maknanya ibadah itu berhimpun di antara raja dan khauf. Raja maksud dia berharap, khauf maksud dia takut. Apa yang nak disampaikan oleh syarah ni? Yang nak disebut oleh syarah ni, kalau kita beribadah dengan cara yang betul, dia akan mengarahkan kita hidup dengan cara yang betul, terima segala ketentuan yang Tuhan tetapkan kepada kita, dan akan berlakulah perkara yang disebut kestabilan. Kita hidup ni stabil. Bukanlah makna kita stabil tu tak kena apa-apa ujian. Ujian akan datang. Ujian berat, ujian ringan, semua akan datang. Tapi dia akan melahirkan insan yang stabil. Sebab tu perkataan raja tu penting. Tambah hidup pada akhir zaman ni, bermacam-macam benda yang berlaku dalam kehidupan manusia. Macam-macam ujian, macam-macam dugaan yang tak disangka, yang tak dirancang, berlaku secara tiba-tiba. Kekuatan ibadah yang ada pada raja akan menstabilkan orang tu. Kalau dia ibadah tu culas, apa saja benda yang menimpa diri dia, dia mungkin akan melatah dulu. Terkejut dengan satu benda yang berlaku dalam hidup, benda kita tak suka tambah lagi, itu normal. Tapi orang yang negatif, cara dia berinteraksi dengan ujian hidup, dia ambil masa lama. Dia kena ujian. Contoh saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan. Dia kena satu ujian. Contoh dia berhadapan, berinteraksi dengan orang yang bermasalah. Sama ada itu pasangan dia, ataupun itu rakan sekerja dia, ataupun kalau dia orang yang belajar, rakan yang sama belajar dengan dia, ataupun jiran dia, apa saja manusia yang berkeliling dengan kita. Bila mana dia kena menghadapi perangai orang yang dia tak sangka, dia duk ingat orang okey, rupanya orang tu tak okey. Kalau ibadah dia tu bukanlah ibadah yang betul, dengan sebab tak cukup syarat, dengan sebab mungkin dia buat ibadah tu tak ikut seperti mana yang Tuhan arahkan, dia tidak menghasilkan raja yang baik. Raja ni ialah maksudnya berharap, itu dari segi bahasa. Cuma saya nak bagi lebih clear lagi, bila mana ibadah tu elok, dia akan menstabilkan hidup manusia. Maka sifat raja itu akan berfungsi waktu dia kena ujian tu. Macam mana? Dia kena uji dengan orang yang berperangai toksik dalam kitaran hidup dia. Apa yang akan terjadi pada orang yang elok ibadah dia dan adanya raja dia kepada Allah Ta'ala? Dia terkesan, tapi dia tidak memberi waktu yang lama untuk layan toksiknya orang tu. Ada orang bila mana dia kena ujian tu, dia layan. Dia tiba-tiba jadi merudum. Prestasi hidup dia makin merosot. Tiba-tiba kerja dia pun turun nilai. Kehidupan dia berubah. Daripada elok ibadah jadi makin teruk ibadah. Yang ni ada something pada ibadah dia. Sebab apa saya sebut macam ni? Sebab Nabi bila mana Nabi menggambarkan salat. Salat yang Nabi buat ni, salat 5 kali sehari, sehari semalam ni, 5 kali sehari semalam. Nabi cuba gambarkan salat itu ialah satu benda yang merehatkan. Dalam hadis yang terkenal, hadis ni kita biasa dengar, hadis ni kita selalu, orang kata apa, pernah dengar lah. Bila mana sampai waktu salat, Nabi suruh Bilal azan, dengan Nabi kata, arihna biha ya Bilal. Rehatkan kita dengan ibadah yang akan kita buat ni, iaitu salat. Bukan rehatkan dengan sedap suara dia azan. Itu salah satulah. Yang kedua ialah rehatkan kita dengan ibadah. Sekarang ni yang jadi masalahnya, ibadah yang kita buat tidak merehatkan emosi. Ada orang dia makin tertekan, makin depres. Jadi itu ibadah yang tidak melahirkan raja. Khauf ialah rasa takut, iaitu rasa nakkan diri ni selamat daripada murka Tuhan. Yang tu kita akan tengok kesan dia di akhirat lah. Betul ataupun tidak dia ibadah tu sebagai khauf. Cuma dalam hidup dunia ni, bila mana ada masalah, dia ibadah
tidak memberikan momentum yang baik dalam hidup. Maknanya dia punya rajak belumlah rajak yang sepatut-patutnya. Maknanya rajak yang tak mencapai pada tahapnya. Okay. Apabila masuk dalam dirinya tiga perkara ini, sebenarnya dia telah mengabdikan dirinya dengan ibadat. Seseorang itu tidak dikira sebagai mukmin tanpa sifat rajak dan khauf. Jadi kita kena cari diri kita di mana waktu kita sedang beribadah. Berapa ramai seorang mukmin takutnya kepada Allah lebih kuat, sedangkan seorang mukmin yang lain kurang takutnya. Demikian juga seorang yang patuh kepada Allah, kepada seseorang selain Allah, kerana mengharapkan upah ganjaran daripadanya, atau takut terhadap hukuman seksaannya. Ini perbandingan yang normal, yang biasa. Macam mana kita boleh patuh arahan daripada satu orang kerana kita tahu implikasi daripada kita langgar arahan dia. Dia nak gambarkan itulah wajah ibadah. Bila mana kita tak buat, kita akan tahu natijah daripada tak buat tu apa dia. Walaupun dia tak kena lagi, tapi kena, kamu akan jatuh. Kita buat benda tak elok di belakang orang, kita berdajar orang tu, ataupun kita tipu bos kita tipu mana-mana orang, selagi tak tersingkap, tak terbuka penipuan itu, tak apalah, kita dikira selamat. Okay. Tapi bila mana dia terbuka, dia akan menyusahkan hidup tu. Dia akan memberikan banyak kesan-kesan buruk. Di dunia ni, kalau kita tak beribadah, dia tidak ada apa-apa tindakan yang diambil. Di akhirat nanti tindakan akan diambil. Dan tindakan itu bermula dengan Tuhan buka benda tu. Waktu buka tu, benda first kali yang kita akan kena ialah malu yang besar. Orang tahu kita tipu. Orang tahu kita buat tak betul. Tambah pula kalau orang tu orang yang terkenal, selalu nasihat orang supaya buat benda baik, tapi dialah yang menyimpan banyak benda buruk dalam hati dia. Bila mana Tuhan singkapkan benda tu memalukan dia. Walaupun tak kena lagi hukuman, implikasi daripada benda tu belum sampai lagi. Okay. Dia nak kata ibadah ni dia nak melahirkan benda itu. Kemudian disebut, jika amalan ketaatan itu semata-mata taat dikatakan sebagai ibadah, pasti dikatakan setiap orang yang taat kepada selain Allah dikatakan mengabdikan diri kepadanya. Ini diambil dalam kitab Al-Alim wal Muta'allim. Dia kata kalaulah semata-mata ikut perintah disebut sebagai orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan, tak juga. Sebab ada orang dia ikut perintah sebab dia tak ada pilihan. Kenapa dia patuh sangat dengan arahan kawan ni? Sebab kawan ni boleh ambil tindakan pada dia. Tapi kalau sekali orang yang beri arahan tu tak ada, dia tinggalkan semua arahan. Contoh mudah. Ketua jabatan ada, semua ikut arahan, semua ikut KPI. Sebulan dia cuti keluar, dah mengular ke mana-mana dah. Dia nak bagi gambaran. Okay. Kalaulah Tuhan ni dia tak ambil peduli ibadah kita, dan tak ada orang yang perasan kita nak langgar perintah dia, ada orang dia tinggalkan. Tapi dengan sebab ada orang tengok, waktu itulah baru dia rasa perlu dia jaga. Okay. Jadi ini ialah kelompongan ibadah, tiada khauf dan tiada rajak. Kalau ibadah yang seperti ini memang tak beri apa-apa kesan, tak akan boleh jaga pun momentum orang tu, dan tak akan boleh menjadi penguat semangat ataupun pengstabil emosi kepada orang tu. Sebab kita yang memerlukan kesan ibadah. Kesan ibadah ni di dunia dan juga di akhirat. Kesan ibadah di dunia saya dah sebut tadi, iaitu dia akan menstabilkan hidup. Dia bukan penyelesaian masalah. Ini benda orang silap faham. Dia tak selesai masalah, tapi dia boleh stabil. Dia boleh menjadikan kita terima benda yang berlaku. Contoh hilang kasut, lepas tu salat, tak akan datang kasut baru, melainkan kena beli balik. Tak akan datang. Tapi apa yang kita boleh keluarkan daripada ibadah salat yang dibuat? Dia boleh meredakan daripada perasaan yang nak marah ataupun perasaan yang membuat-buat nak buat benda negatif. Orang tipu kita, orang tipu dengan jumlah yang besar, orang khianat kita. Kita salat tidak mengangkat dan memulangkan balik benda yang dia khianati, tidak memulangkan balik benda yang dia ambil daripada kita, tapi dia memulangkan apa? Rasa positif sebelum kita tahu dia tipu kita. Itu kesan ibadah. Kesan ibadah. Okay. Kalau kita tak ada ibadah, ada orang dia akan ambil masa lama. Dia akan ambil masa sebulan
untuk bagi boleh terima benda tu. Bahkan setahun, bahkan lebih dahsyat mati kerana rasa tak puas hati tu. Itu merugikan. Sebab apa? Sebab dia telah menyebabkan orang tu tak buat benda lain, tertinggal buat ibadah lain hanya kerana nak fikir kepada benda tu saja. Jadi tu antara kesan ibadah di dunia. Okay. Sebelum pada kita tengok kesan ibadah yang lebih besar menyelamatkan satu orang tu daripada murka Tuhan di akhirat nanti. Okay. Seterusnya kita tengok lagi apa yang disebut muka surat 89 perenggan yang paling bawah tu. Ketidakmampuan manusia dalam mencapai kesempurnaan ibadah dengan selayaknya kerana betapa agungnya Allah dan betapa banyak nikmat dan ihsannya kepada manusia. Muka surat 90. Hal ini kerana beribadah kepada Allah adalah satu nikmat yang agung yang dikurniakan kepada hambanya dan nikmat itu tidak dapat dihitung dan dihinggakan. Maknanya nak sebut kepada kita, nikmat yang Tuhan beri terlalu banyak, ianya dapat dibalas dengan ibadahnya kita kepadanya. Selain pada tu, kita beribadah pada Tuhan ni bukan semata-mata lambang syukur yang menunjukkan kita terima kasih kepada Tuhan atas sebab ibadah, atas sebab nikmat yang Tuhan beri, tapi ibadah tu sendiri ianya bersifat memberi kebaikan. Ibadah tu sendiri, walaupun ibadah itu ialah seperti ritual bersyukur, tapi dia bukan ritual yang kosong, dia bukan pergerakan kosong, pergerakan yang ada isi juga. Sebab tu kalau tengok surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut dalam surat 90 tu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Tuhan, orang belajar bahasa Arab dia akan faham perkataan ini dan ayat ini nak menunjukkan banyaknya nikmat Tuhan. Okey. Pertama, ayat ni Tuhan sebut wa in ta'uddu, sekiranya kamu ingin bilang. Mari pada perkataan adad. Adad ni maksudnya adad ya'dud ataupun ma'dud, maksudnya satu benda yang boleh dibilang. Satu gelas air boleh bilang. Air ni tak termasuk dalam benda boleh bilang lah, tapi kita boleh bilang. Duit berapa ringgit kita boleh bilang. Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak bilang nikmat aku, la tuhsuha. La tuhsuha, dia beza dengan permulaan ayat tu. Sepatutnya ayat tu dia nak bagi kena depan dengan belakang. Dia kena sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la ta'udduha. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya dari segi bahasa sepatutnya macam tu. Okey. Tapi Allah Taala sebut la tuhsuha. Kamu tak akan boleh bilang. Perkataan ihsa yahsi maksudnya benda yang memang uncountable secara total, tak boleh dibilang langsung. Contoh, pergi tepi pantai nak bilang berapa butir pasir di pantai, tak boleh bilang. Sebab terlalu banyak. Jadi Tuhan kata, kalau kamu nak bilang sebiji-sebiji nikmat yang aku bagi, kamu akan dapati nikmat aku tu dia punya bilangan macam pasir di tepi pantai, tak boleh bilang. Sebab kamu nak start bilang tu pun kamu dah pakai nikmat aku. Kamu tak boleh keluar daripada nikmat aku. Kamu tak nak guna kemudahan yang Tuhan bagi, nak guna kudrat, tak boleh. Sebab kita memang duduk dalam semua limpahan nikmat dia, segala-galanya. Innallaha laghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Ayat ni ialah tawaran kepada orang kafir. Kalau kamu nak dapat keampunan Tuhan, stoplah sembah berhala tu. Jadi macam mana nak tahu sembah berhala tak betul? Tengoklah nikmat Tuhan yang kamu dapat. Nikmat Tuhan yang kamu dapat tu ialah daripada Tuhan, bukan daripada berhala tu. Berhala tu sendiri terjadi kerana kasih sayang Tuhan. Ni kena fahami dulu. Kerana kasih sayang Tuhan bagi pada orang kafir, dia boleh pahat berhala tu. Tapi berhala yang dia buat sebagai sembahan tu salah. Berhala tu sendiri mendapat nikmat Tuhan kerana nikmat yang disalah guna oleh makhluk ni. Tuan-tuan faham apa yang saya sebut? Okey. Mana yang nak sebut sini ialah bagaimana manusia dia dipusing ke lain pemikiran dia. Waktu sepatutnya dia agungkan Tuhan di sini, dia pergi agungkan benda lain, dia pergi ke sana. Sepatutnya dia fokus kepada benda lain, tapi dia pergi fokus pada berhala. Inilah teruknya penyelewengan yang terkena pada manusia. Dia pergi dahulukan benda yang tak ada nilai, sedangkan benda yang bernilai disia-siakan. Okey. Namun demikian, ibadah tetap hendaklah dikerja dengan semampu yang dapat
Dan Allah tidak membebankan manusia dengan sesuatu di luar kemampuan manusia, kemampuan mereka. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Maknanya kita beribadah pada Allah Ta'ala jangan sampai kita melampaui batas. Jangan sampai kita aniaya diri. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan nampak melampaui batas ni pada rajin buat sampai tak berhenti. Antara bentuk kemelampauan juga ialah tak buat langsung, melampau juga. Buat over sangat sampai binasa diri pun melampau, tak buat langsung pun melampau. Kedua-dua side ni, kedua-dua bahagian ini semua masuk dalam kemelampauan. Allah Ta'ala kata, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kamu pada Allah dengan kadar yang kamu mampu. Maknanya kamu mampu sampai takat ni, kamu buat sampai takat ni. Jangan tengok orang. Orang lain boleh lebih lagi. Cuma Allah Ta'ala memberi satu kemampuan pada manusia, dia boleh kembangkan dia punya kekuatan yang ada pada diri. Contoh, saya nak bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang Allah Ta'ala kurangkan kemampuan yang sepatutnya ada pada kebanyakan manusia, iaitu kemampuan melihat. Dia buta, dia tak celik. Tapi Allah Ta'ala tajamkan kemampuan lain, iaitu pendengaran. Pendengaran dia lebih sensitif berbanding pendengaran orang lain. Cuma saya nak kata, benda ni ialah development, perkembangan. Dia bukan mari daripada gift semata-mata, bukan mari daripada orang kata apa, anugerah Tuhan. Ya, asalnya dia anugerah, tapi anugerah yang boleh dikembangkan. Contoh, satu orang yang buta, dia boleh orang kata apa, kenal suara orang dan boleh tahu beza suara orang secara spesifik. Dan dia boleh beza-bezakan benda-benda lain yang orang yang cukup panca indera ni tak boleh buat. Sebab tu dulu ada satu orang pensyarah di Jordan ni, dah meninggal pun. Dia ni buta, dia alim dalam bidang tafsir. Saya tak ingat nama dia sebab sebut tiba-tiba ni. Di Jordan ni dia punya style ambil kedatangan, dia tak baca nama, dia baca nombor. Contoh, mula start SEM baru, SEM ni dipanggil fasal di negara Arab. Start aja SEM baru, student yang daftar subjek tu, dia akan ada nombor dia sendiri mengikut nombor metrik dia orang. Biasanya dia akan ikut abjad lah. Orang yang huruf A nama dia akan duduk depan dulu lah. 1, 2, 3. Contoh sekelas tu 25 orang. Okey. Nama orang ni duduk nombor 1. Okey. Jadi dia akan diberikan nombor pada hari pertama kehadiran. Lepas pada tu, hari kedua, ketiga, sampailah habis SEM tu, dia tak akan dipanggil lagi dalam bentuk panggil nama, tapi dia akan sebut nombor je. Nombor berdasarkan susunan kelas tu lah. Contoh, orang nama ni Ahmad nombor 1, Ali nombor 2. Jadi first class baca dengan nama, kelas yang kedua dia akan baca 1, 2, 3. Dia sebut nombor, orang tu pun menyaut. Okey, na'am sekian. Okey. Ada satu orang pensyarah ni, tokoh tafsir, dah meninggal. Banyak karya tafsir di Jordan yang ditinggalkan. Dia datang kelas, dia buta dan dia tak pakai tongkat. Dia buta tak pakai tongkat. Cuma dia ada pembantu dia yang bawa beg dia apa semua. Okay. Waktu pembantu dia nak tanda, okay, jadi dia pun, pembantu dia pun akan sebut Wahid nombor 1. Kawan yang nombor 1 tu pun jawab na'am, ya. Nombor 2 pun jawab. Dia pun kata Isnin nombor 2. Yang nombor 2 pun jawab na'am. Sampai nombor 5, dia tak datang kelas tu, tapi kawan dia yang nombor lain tolong jawab na'am ke dia. Yang buta ni kata, hadza mush sautul khamis. Ini bukan suara orang nombor 5. Ini suara orang lain. Dia buta. Macam mana jadi macam tu? Bukan sihir. Development. Develop dia punya panca indera lain. Dia develop. Sebab tu kalau tengok di dunia ni, orang yang boleh develop, dia boleh kembangkan dia punya kemampuan, dia akan ada kelebihan-kelebihan lain. Sebab tu ada satu orang pemuda, saya tak ingat, saya baru tertengok video ni. Dia orang Filipina. Dia kerja dia memberikan
bayaran gaji yang lumayan, tapi kerja dia pelik pada orang. Kerja dia apa? Kerja dia ialah mengenal pasti beza air ni. Air bukan air bancuh, air ni. Air mineral ni berapa peratusan garam mineral dalam dia, dia boleh beza dengan lidah. Kita minum, apa nama, kita ambil jenama ni ke jenama apa, tawar macam tu lah. Kita tak rasa apa pun. Datang spritzer pun yang ni, datang jenama apa pun yang ni lah, botol biru ke, penutup hijau ke, tawar semuanya. Air Kowe pun orang tanya, apa beza Kowe dengan spritzer? Sama tawar. Okay. Tapi dia boleh membezakan lebih pada 40 jenis air mengikut jenama. Jadi dia boleh trace ni produk ni tipu ke tak. Dia rasa, dia develop lidah dia. Jadi lidah dia jadi kuat. Okay. Dia kalau tanya beza air teh dengan air Milo, biasalah, normal lah benda tu, sebab dia memang jurang dia tu jelas. Kopi dengan teh apa semua ni. Okay. Tapi membezakan air mineral, dia datang daripada develop orang tu. Dia develop. Saya nak sebut ibadah pun macam tu lah. Kekuatan kita ni kita boleh develop, kita boleh tambah. Mula-mula belajar bangun malam 2, lepas tu 3, lepas tu seterusnya tambah. Sama juga dengan belajar Quran. Daripada baca tak faham boleh pergi pada baca faham. Daripada baca faham boleh kenal pasti pula. Beza perkataan ni dengan perkataan ni, kesesuaian perkataan ni dengan perkataan ni. Ia bergantung kepada kekuatan orang tu. Cuma yang silap sebahagian orang bila mana dia baca ayat ni, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan kadar yang kamu boleh. Bila mana dia boleh 2, dia dah bajet dan dia target 2 tu lah sampai mati, tak nak tambah-tambah. Itu problem. Sedangkan kudrat yang Tuhan bagi lebih. Kudrat yang Tuhan bagi itu dia boleh kembangkan lagi. Dia boleh pergi lebih lagi. Sebab tu bila mana dia baca riwayat-riwayat para sahabat, riwayat orang-orang tertentu, macam mana dia orang ni boleh solat qiyam satu ayat sampai ke pagi, dia ulang ayat yang sama? Sebab dia orang telah mengembangkan diri dia orang untuk faham ayat tu lebih pada kita. Tu saja. Macam mana Nabi boleh salat malam sampai macam ni? Sebab Nabi menarikkan salat dia dengan baca banyak benda. Dia bukan salat malam dengan bacaan yang belajar 10 tahun lepas, 20 tahun lepas tu pun pakai bacaan tu, 15 tahun lepas pada tu pun pakai bacaan tu. Sebab tu kita kena tahu. Sebab tu Nabi ni dia pelbagaikan bacaan dalam salat. Bukan pelbagaikan surah tu, pelbagaikan doa istiftah, beza-beza. Salat fardu lain, salat qiyam lain. Salat qiyam tu maksudnya qiyamul lail lah. Salat sendiri lain, salat qiyam bersama dengan jemaah pun lain. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, ada 9 riwayat doa istiftah yang berbeza-beza bacaan dia. Bila mana dia kembangkan diri dia untuk dia hafal, untuk dia teliti makna satu-satu, dia akan rasa salat dia ada kelainan sentiasa, akan ada penambahan sentiasa. Tapi kalau dia belajar daripada kecil, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajah tu wajhi, yang tu je dia ulang sampailah dia umur 70, 80, yang tu je, maka dia akan rasa salat tu sama, tiada peningkatan, bahkan mungkin penurunan akan berlaku. Okay. Cuma dah nak sebut, ada orang disilap faham fattaqullaha mastata'tum ni, kita bertakwa pada Allah dengan kadar kita mampu. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita boleh kembangkan, kita kena kembangkan. Okay. Kemudian kita tengok lagi muka surat 90 apa yang disebut. Apa yang mampu dilakukan oleh seseorang, maka hendaklah diusahakan. Okay. Dia dituntut untuk terus beribadah dan beramal dengan istiqamah, di samping berdoa agar diberikan ketetapan iman dan penerimaan amal. Sudah pasti bila mana satu orang ni dia beribadah, maka dia nak upgrade diri, maka dia akan rasa ada halangan-halangan yang akan bertambah. Akan ada ujian-ujian yang akan bertambah. Bukan takat ibadah, tuan-tuan. Orang main game, tuan-tuan tanya orang muda yang main game. Main game ni ada 2 jenis. Main game saja buang masa. Satu main game struggle sebab nak dapat duit gaji mahal, ada. Ini dah jadi kerjaya baru untuk sebahagian orang muda sekarang. Dia gaming sampailah dia dapat satu level tu akan menyebabkan dia akan dapat bayaran yang tinggi. Ada orang macam tu. Ada orang yang, sebab tu kita tengok orang main game, ialah yang main game buang masa tu yang buang masa lah. Ada orang main game, sebab saya ada jumpa satu orang, dia main game sebab untuk membiayai kos rawatan isterinya.
Ada orang main game macam tu. Main game macam ni kira mulia lah. Walaupun main game, okay. Tapi dia, orang kata apa, dia ada satu matlamat lain. Matlamat lain. Selama mana game itu tidak mencalarkan tanggungjawab yang lain, okay. Cuma kita tanyalah dia main game ni setiap satu level tu sama je ke? Tak, level 1 lain, level 2 lain, level 3 lain. Untuk satu-satu level tu, berapa kali try nak boleh ingat halangan dia? 30 ke 50 kali tak lari dah. Tuan-tuan tanya orang main game, tuan-tuan tanya anak cucu main game semua, satu level tu berapa kali dia main untuk dia ingat halangan dia tu, halangan dia. Saya nak kata itu dunia, itu urusan dunia. Apatah lagi salat. Salat pun macam tu lah, ibadah apa semua pun macam tu lah. Bila mana kita buat, kita hadapi, berpengalaman menghadapi ujian tu, akan datang kita akan tempuhi balik. Tapi kali kedua kita tempuhi ujian tu berbeza dengan kali pertama, sebab kita berpengalaman sikit. Kali ketiga lagi lain, kali keempat lagi lain. Itu benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Siang tadi ada program Jabatan Mufti dengan satu orang tokoh besar lah pada saya rasa, sebab saya follow dia lama dan dia tu antara generasi awal tempat saya belajar sekolah menengah di Terengganu dulu, iaitu Dr. Khairul Anwar ni. Dia cerita tentang satu orang tokoh qurra di Mesir, qari di Mesir, nama dia Syekh Isa Al-Ma'sarawi. Hidup lagi sekarang. Syekh Isa Al-Ma'sarawi ni antara hakim international lah. Bila mana ada majlis hafazan dan juga majlis tilawah international di Malaysia ataupun di mana-mana negara, dia antara yang diundang. Dia ada 2 PhD, satu PhD dalam Quran, bidang Quran, satu lagi PhD dalam bidang hadis. 2 PhD. Dr. Isa Al-Ma'sarawi. Dia punya anak murid, dia anak murid Arab, anak murid Melayu dia ada ya, sebab kita ni. Cuma orang Melayu ni, dia kalau sama Melayu dia rasa macam lekeh, dia kena Arab juga yang datang mengajar, baru dia rasa hebat sikit. Okay. Ada satu orang tokoh dia doktor, saya tak pasti dia doktor atau tidak, tapi Syekh Hisham Abdul Bari di Kelantan sekarang. Itu ialah anak murid kepada Isa Al-Ma'sarawi. Syekh Isa Al-Ma'sarawi, dia hafal Quran, dia tak pakai kaedah orang hafal Quran biasa waktu dia sekolah menengah ataupun waktu dia usia tahfiz lah. Okay. Dia pakai kaedah apa? Dia pakai tariqah al-maghribiyah. Cara orang Morocco hafal Quran. Cara orang Morocco hafal Quran macam mana? Tulis Quran atas papan yang besar tu lah. Okay. Satu papan tu, saya ambil contoh mudah, satu papan mewakili satu muka surat. Dia Quran ada 2 cetakan. Satu cetakan yang 15 baris, yang duk ada kat masjid ni, cetakan normal 15 baris. Satu lagi cetakan maghribiyah, satu muka surat 20 baris. Jadi dia lebih kurang muka surat berbanding yang kita ni. Sebab dia 20 baris tu. Mungkin kita tak pernah bilang berapa baris tu, tapi cetakan standard sekarang ialah 15 baris. Okay. Cuma cetakan yang untuk orang hafal Quran dia 20. Jadi satu papan tu 20 baris dia akan hafal. Cara orang maghribiyah hafal Quran, bila mana guru dia bagi berapa kadar dia kena hafal, contoh satu muka surat yang 20 baris tu, dia dapat, dia akan tulis. Dia tulis dulu. Lepas tu dia akan diperbetulkan barisnya oleh gurunya. Baris atas ke, sabdu ke, kat mana, termasuklah penulisan. Sebab dalam Quran ada perkataan-perkataannya yang tiada huruf alif, tapi dia baca panjang kat situ. Dia ada bezalah resam dia penulisan. Okay. Lepas selesai dapat, pelajar tu akan hafal surat tu sampai dia ingat. Bila mana dia pergi persembahkan bacaan dia, tasmik lah istilah dia. Okay. Guru akan tanya, berapa kali ulang? Dia kata 30, 40. Walaupun bagi saya dah banyak 30, 40 tu. Dia kata tak boleh. Kamu tak akan boleh tasmik, tak boleh sampai, tak boleh perdengarkan bacaan sehingga kamu ulang 1000 kali. 1000 kali untuk satu muka surat tu. 1000 kali tak ada lagi. 1000 kali berdiri, 1000 kali menghadap ke sana 1000, menghadap kanan 1000, kiri 1000, belakang 1000, 4000 kali. Baru habis. Okay. Dan itulah proses yang dibuat sampai habis Quran, Dan untuk mengesahkan satu orang tu betul-betul ingat Quran melalui kaedah maghribi, dia kena ulang 3 kali cara tu. Tuan-tuan boleh bayang berapa juta kali dia ulang Quran tu. Banyak lah.
banyak kali. Dia develop ingatan dia. Ni waktu dia sekolah menengah, dia kata Dr. Isa Al-Ma'sarawi ni, waktu dia sekolah menengah, dia develop ingatan dia sampai ke tahap itu. Okay. Bila mana dia hafal Quran dengan cara seperti itu, okay, dia khatam Quran 3 kali. Kali pertama memang susah, banyak salah. Kali kedua kurang sikit. Kali ketiga dia khatam tanpa ada satu pembetulan pun. Clear satu Quran. Okay. Apa yang dia dapat lepas pada dia lalui segala kesusahan tu? Dr. Isa Al-Ma'sarawi, saya sendiri pernah dengar pada mulut dia pun, dan dengar daripada ramai orang. Selepas dia selesai hafal Quran tu, dia tak pernah lagi pegang mushaf Quran sampailah sekarang ni, melainkan semua dia ingat. Lebih pada 40 tahun dia tak pernah buka Quran, tapi tak pernah salah. Apa yang dia buat untuk dia dapat benda tu? Dia bayar letih lah dulu. Tuan-tuan boleh bayang, berdiri menghadap ke timur 1000, menghadap ke barat 1000, menghadap ke utara 1000, ke selatan 1000. Setengah-setengah student lain penat. Cara ni penat. Cara ni memang penat, tapi menghasilkan kualiti yang lain macam. Tapi apa yang dia dapat? Dia dapat ingat Quran macam benda-benda lain. Macam orang kata apa, macam perkara-perkara yang lain lah. Ini ialah kesungguhan. Sebab tu manusia, bila mana dia ada kesungguhan untuk develop, dia akan dapat. Percayalah. Satu orang tu dia nak kembangkan diri dia akan dapat. Dulu waktu di Jordan ni, saya ada satu orang kawan, dia senior lah. Dia orang Kemboja. Orang Kemboja yang memang tak boleh cakap Melayu. Memang dia cakap bahasa Kemboja dia lah. Tapi dia struggle, dia nak cakap bahasa Melayu yang betul dengan student-student Melayu. Dia duduk dengan orang Melayu. Tapi sekarang dia duduk di Kemboja lah. Okay. Cuma dia duduk dengan orang Melayu. Okay. Dia paksa diri dia tengok cerita P.Ramlee. Tuan-tuan boleh bayang. Tengok cerita P.Ramlee nak dapat perkataan. Okay. Waktu saya kenal dia tu, dia dah tahun 3 dah di sana. Okay. Sebab saya tengok dia punya bahasa Melayu lain macam. Bukan ada pelak-pelak, tak ada pelak. Memang standard Melayu. Standard orang KL cakap macam tu lah dia cakap. Okay. Dia bukan nak bahasa Melayu ikut lorat kawasan, dia nak standard bahasa Melayu. Saya tanya, takat mana dah kemah bahasa Melayu ni? Dia kata sampai sekarang ni dia kalau mengigau pun bahasa Melayu, tak mengigau dah bahasa Kemboja. Oh, mantap tu. Mengigau pun dah bahasa Melayu lah. Tak mengigau, bukan kata tak ingat Kemboja tu, nak kata terbawa-bawa kemelayuan itu, bahasa Melayu standard, sampai dia mengigau masuk dalam mimpi pun, orang tegur pun, orang marah kena kejar apa pun, dalam bahasa Melayu lah, bukan lagi dalam bahasa Kemboja dia. Itu dia develop diri dia. Okay. Jadi saya nak sebut diri untuk beribadah, dia boleh develop, dia boleh kembangkan. Okay. Kemudian kita tengok lagi muka surat 90. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah lagi wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadah kepadanya. Maknanya inilah perintah Tuhan untuk beribadah dengan adanya ikhlas. Ikhlas ni pun dia kena ada latihan. Okay. Kemudian ayat yang seterusnya, surah Asy-Syura ayat yang ke-38. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh zalimina lahum 'adzabun alim. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah, dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus daripada Allah, ni muka surat 91, untuk menangguh hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ni nak jadi dalil bahawasanya tak boleh sembah ikut kepala kemahuan kita sendiri. Sebab tu ayat tu Tuhan kata am lahum syuraka'u syara'u lahum. Adakah sembahan yang mereka sembah itu telah membuat syariat kepada mereka pada agama ini? Malam ya'zam bihillah, selama mana agama ini tidak diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk pihak lain buat apa-apa peraturan tu. Maknanya nak sebut dia kita, hak beribadah itu kepada Allah Azza wa Jal, ikut sesuai perintah dia lah. Kalau kita tengok kata-kata Imam Abu Hanifah ni dia ringkas, muka surat 89, tak banyak.
Sebab apa? Macam saya sebut, sebabnya keadaan ataupun faktor zaman pada waktu itu tidaklah terlalu terang sangat berlakunya penyelewengan dalam ibadah. Tak obvious sangat orang buat benda pelik dalam ibadah. Sebab itulah penerangan para ulama dulu dia ringkas, dia tak panjang. Kalau zaman sekarang dia perlukan penelitian lebih. Sebab orang yang buat masuk unsur-unsur yang tak sepatutnya masuk ni bermacam-macam gaya. Okey. Kita tengok sikit, masa ada lagi, perbezaan mukmin pada ahwal hati. Ini muka surat 61. Wa yastawiyal mu'minuna kulluhum fil ma'rifati wal yaqini wat tawakkuli wal mahabbati war ridha wal khawf war raja wal imanu fi dhalik wa yatafawatuna fi ma duna al imanu fi dhalika kulluh. Okey, apa maksud dia? Orang-orang mukmin semua mereka sama sahaja. Wa yastawiyal mu'minuna kulluhum, dari segi mengenal Tuhan, semua kenal Tuhan lah. Okey. Fil ma'rifah wal yaqin wat tawakkal wal mahabbah wal ridha wal khauf wal raja wal imanu fi dhalik wa yatafawatuna fi ma dunal imanu fi dhalik. Okey. Orang-orang mukmin semua mereka sama sahaja dari segi dituntut mengenal Allah, yakin, tawakal, kasih, redha, takut, harap dan beriman. Bagaimanapun mereka berbeza-beza dalam perkara tersebut kecuali dalam perkara iman. Okay, terjemahan dia tu dia macam tak berapa nak clear sangat apa dia nak sebut. Okay, saya bagi lebih mudah lagi. Semua orang beriman ni dia sama level pada iman dari segi kenal Tuhan. Semua kenal Tuhan. Orang beriman orang Islam yang malas salat pun kenal Tuhan. Orang Islam yang rajin salat pun kenal Tuhan. Sikit lagi saya nak habiskan. Okay. Cuma dia beza bila mana dia developkan yakin dia. Dia kembangkan yakin dia, kembangkan tawakal dia, kembangkan mahabbah dia, redha dia, khauf dia, raja dia dan juga iman dia tu. Pada waktu itulah dia mula berbeza. Kita berbeza. Tawakal saya dengan tawakal tuan-tuan lain. Mahabbah saya kepada Allah dengan mahabbah tuan-tuan lain. Redha tuan-tuan dengan segala ujian, dengan redha saya segala ujian pun lain. Itulah yang membeza kita dalam iman. Okay. Yang ni iman dia tinggi, yang ni iman dia rendah, dengan sebab dia berbeza-beza dalam beberapa elemen tu, iaitu elemen redha, yakin, tawakal, mahabbah, raja, apa semua itulah. Okay. Jadi sejauh mana orang beriman tu dia tinggi darjat bergantung kepada hati dia. Nanti kita akan tengok pada syarah yang akan datang lah. Okay. Cuma kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.